Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar tentang seni anyaman. Okey, kita dah masuk bab 9, iaitu seni anyaman. Okey, kita tengok dulu apa objektif pembelajaran bagi tajuk ni. Okey, selepas belajar tajuk ni, korang boleh menjelaskan sejarah, prinsip asas, jenis, motif, alatan, bahan dan proses anyaman, membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan alatan, dan juga mempamerkan. So, 4 elemen ni cikgu nak korang kena achieve. Okey? Kita tengok seterusnya. Okey, dia kata apa ni? Tahukah anda bahawa seni anyaman di negara kita berkait rapat dengan cara hidup tradisional dan kebudayaan masyarakat Melayu? Tahu ke? Yes, pasti korang mesti tahu kan. Sebab orang Melayu memang dia banyak menggunakan bahan yang dianyam. Okey, seni anyaman merupakan satu seni warisan yang nilai seninya tersendiri. Okey, ia digunakan secara meluas sebagai produk kegunaan harian masyarakat tempatan. Dan kegiatan menganyam ni tak dilakukan pada waktu tengah hari. Sebab apa? Okey, sebab daun mengkuang lebih mudah dianyam pada waktu pagi, petang dan juga malam. Tengah hari jarangnya orang buat. Okey. Okey, kita tengok. Inilah proses anyaman. Okey, biasa korang dulu pernah juga buat anyaman kan, tapi anyaman kertas. Okey, tapi masyarakat dulu dia guna daun apa? Daun mengkuang. Okey, good. Kita tengok. Persepsi seni. Okey, prinsip asas seni anyaman. Apa dia prinsip asas seni anyaman? Okey, seni anyaman merupakan satu proses menjalin secara silang menyilang. Okey, helaian demi helaian daun mengkuang, pandan, rotan, buluh dan beberapa bahan lain. Okey, sesebuah hasil anyaman dianggap sempurna apabila penganyam mementingkan ketegangan semasa menganyam agar anyaman rapat dan tak longgar. Okey, maksudnya penganyam tu dia memang penting kan anyaman tu, supaya anyaman tu dia taklah nampak longgar dan dia akan nampak kemas. Okey, tu yang paling penting. Okey, pemilihan bahan asas seni anyaman menentukan hasil kekemasan sesebuah seni anyaman. Betul. Okey, sebelum tu dalam tajuk ni kita akan dapat benda ni. Okey, murid boleh menjelaskan prinsip asas seni anyaman dan menyatakan jenis, motif, alatan, bahan dan fungsi, dan juga menerangkan proses seni anyaman. Okey, yang ini memang kena tahulah kan. Okey, tengok ni pula. Tahukah anda bakul kandung daripada mengkuang yang berbucu mempunyai pelbagai saiz, berpenutup sarung yang sama bentuk dengan badan dan digunakan untuk menyimpan padi dan peralatan jahitan. Okey, rombong. Okey, tengok jenis-jenis seni anyaman ada berapa. Okey, dia ada anyaman gadas, anyaman kelarai, anyaman sulam. Okey, kita tengok dulu anyaman gadas ni apa. Okey, anyaman gadas ni anyaman yang tak mempunyai kelarai. Anyaman asas bagi anyaman mengkuang menggunakan teknik angkat satu dan turun satu. Anyaman ini biasanya digunakan sebagai tikar pelapis lantai untuk aktiviti harian. Okey, kalau dia kata tak ada kelarai tu maksudnya kelarai ni motif lah, corak. Okey, kalau macam ni, anyaman kelarai. Anyaman kelarai, anyaman yang mempunyai corak atau motif yang berbentuk dam dan terhasil daripada proses menganyam. Anyaman yang menghasilkan satu gaya atau ragam hias yang menarik sebagai motif utama. Ianya biasanya dirancang dan dilakukan serentak semasa proses anyaman. Okey, itulah bezanya. Bezanya gitu. Okey, anyaman sulam. Anyaman sulam macam mana pula? Anyaman untuk membuat bunga sulam pada rombong. Ragam hias jenis ini memerlukan alat penyisip untuk memasukkan helaian daun yang berlainan warna ke atas permukaan anyaman sulam. Ya, begitulah ya.
Okey, kita tengok pula yang lain. Okey, motif. Okey, motif. Okey. Motif adalah corak. Okey, kita tengok dulu. Ni motif adalah corak. Okey. Ada flora, fauna dan juga nama manusia. Okey, kita tengok dulu flora. Ada kelarai bunga cengkeh. Biasanya motif ni dia ambil nama berdasarkan corak tu lah. Okey, contoh macam bunga cengkeh. Okey, dia berbentuk bunga cengkeh. Kalau kelarai bunga api, dia berbentuk bunga api. Okey, kalau macam ni, fauna, kelarai tapak harimau. Tapi dia tak adalah sebiji macam bentuk tapak harimau kan. Ianya macam menyerupai je lah. Okey, kelarai bentuk siput. Macam mana bentuk siput? Kan, kalau orang nampak macam ni, macam siput daripada atas, nampak macam mana? Hujung siput tu kan. Okey, kalau nama manusia pula, kelarai Mak Mek, kelarai Cik Kedah berakar. Ni dia ikut nama lah. Okey. Kita tengok ini, sumber anyaman Pandan dan Mengkuang 1989. Okey, korang cuba tengok alatan. Apa alatan untuk kita buat anyaman ni? Ingat senang ke? Susah. Okey, kita tengok parang. Okey, apa guna parang? Parang ni guna untuk memotong dan menetak daun pokok mengkuang. Okey, itulah gunanya parang ni. Okey. Kita tengok pula pelurut. Okey, pelurut ni macam mana? Tengok betul-betul ni. Nanti dalam exam akan keluar macam ni. Okey, pelurut. Pelurut adalah alat daripada buluh lepeh yang dinipiskan sedikit pada kedua-dua tepinya supaya mudah untuk melurut daun mengkuang. Okey, ni kat tepi ni dia dah nipiskan dah. Okey, jangka. Jangka tu apa? Jangka ni alat untuk membelah daun mengkuang menjadi helaian yang lebih kecil mengikut lebar yang dikehendaki. Alat ini mempunyai mata pisau yang tajam. Nampak tak hujung ni? Okey, hujung ni lah yang digunakan untuk melurut. So dia crack dekat daun tu, jadilah helaian-helaian yang kecil. Okey, kita tengok pula belantan. Okey, belantan ni apa? Alat pemukul semasa proses menitik daun. Okey, kita tengok pula penyisip. Penyisip ni apa? Alat daripada buluh yang ditajamkan menyerong di salah satu hujung supaya helaian mengkuang boleh diselipkan untuk disisip. Okey, nampak tak? Hujung ni kan tajam kan? Okey, kita tengok pula pisau. Pisau ni untuk apa? Okey, pisau ni adalah alat untuk membelah daun daripada mempuluh, tulang belakang daun dan bahagian tepi daun yang berduri. Okey, inilah pisau. Pentinglah untuk buang dia punya apa? Tulang belakang daun tu. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Bahan-bahan anyaman. Okey, bahan-bahan anyaman ni ada banyak. Kita tengok contoh macam ni lah. Okey, ada rotan, ada mengkuang, ada pandan. Nampak macam lebih kurang kan? Mengkuang dengan pandan ni lain. Okey, ada buluh, ada ribu-ribu, ada reban, ada gulungan surat khabar, ada yang ni yang bawah ni yang macam dah model lah. Ada strap plastik, ada jute, ada straw, ada kercut. Okey, ni antara bahan-bahan anyaman yang digunakan untuk menganyam. Okey, kita tengok apa fungsi seni anyaman ni. Okey, sebenarnya kalau awak tengok zaman dahulu memang banyak diorang gunakan seni anyaman ni. Anyaman ni memang banyaklah berjasa pada kita. Okey. Dulu mungkin kita susah nak cari tudung saji. Okey. Tapi kalau sekarang tudung saji yang zaman sekarang ni moden dah kan. Yang dulu-dulu dia orang macam ni lah. So yang ni kira macam kata rare lah kan.
Okey, tengok turun saji. Digunakan untuk menutup sajian, berbentuk kerucut dan diperbuat daripada daun mengkuang. Okey, ni confirm lah lalat tak lepas nak masuk lah. Kalau yang zaman sekarang ni punya yang style apa? Plastik tu kan. Yang ada lubang-lubang sikit tu. Yang tu lepas lah. Kalau lalat yang kecil-kecil ke apa ke ulat ke, lepas dia nak masuk. Tapi kalau yang macam ni memang tak ada chance lah dia nak masuk. Okey, kita tengok pula niru. Niru tu apa? Bekas daripada buluh berbentuk bujur atau bulat yang digunakan untuk menampi padi atau beras, hiasan dinding dan menjemur ikan. Okey, ni dulu kat rumah cikgu, rumah nenek cikgu ada satu ni. Okey, kalau macam nak tampi tu tahu tak apa? Tampi tu contohlah dia letak beras-beras kat sini. Di sini ada beras-beras. Okey, digoyang-goyang, sak. Macam dilambungkan tu. Dilambungkan untuk mencari macam ada ulat-ulat ke kan, untuk buang-buang. So menampi, tu nama dia menampi. Okey, kita tengok pula seterusnya bidai. Nyaman ni untuk buat bidai. Bidai ni biasanya untuk dekat luar lah kan. Bidai untuk luar. Okey, sejenis tirai yang diperbuat daripada bilah rotan atau buluh. Ni untuk macam nak halang panas lah macam tu. Okey. Okey, tengok ni pula. Tikar parudan. Okey, tikar parudan ni bersaiz kecil yang digunakan sebagai alas ketika memarut kelapa bagi tujuan menadah isi kelapa yang telah diparut. Okey, ni zaman dulu memang kita guna pemarut macam ni lah kan. Awak duduk kat sini, ni tempat duduk. Okey, ni ambil ni, crack. Okey, dapatlah isi kelapa ni jatuh kat sini. Tu tikar tu untuk tadah lah, tadah kelapa tu, isi parut kelapa tu. Ni zaman-zaman dulu. Sekarang ni tak guna dah yang ni. Orang guna mesin yang gereng tu terus, senang, cepat kan. Tapi ni zaman-zaman dulu ni, rare ni barang ni. Okey. Kita tengok seterusnya apa lagi? Lekar. Okey, lekar ni apa? Bakul alas yang dianyam daripada rotan, lidi atau beban yang digunakan sebagai alas periuk, kuali ataupun pasu. Okey, tengoklah ni. Ni kalau macam contoh periuk tu panas ke kan, periuk nasi panas, letak dah ni. So tak adalah macam meja awak jadi hitam ke apa kan. Okey, ni pula bakul berkaki. Bakul berkaki ni kenapa berkaki? Ni kaki. Okey, bakul kandung berkaki daripada buluh yang digunakan untuk mengisi beras atau padi. Ni besar juga ni. Okey, tengok ini pula bakul berkat. Okey, bakul berkat ni bakul kandung daripada rotan yang digunakan untuk mengisi makanan. Diisi makanan kat sini. Kalau awak tengok situ orang putih tu kan, konon-konon lah isi roti lah kan dalam ni. Buah-buah gitu. Okey, kita tengok ini pula bag. Ni bag ni memang rare ni. Sebab bag yang dianyam. Okey, daripada mengkuang. Ni juga boleh jadikan sebagai IKS. IKS tu apa? Industri kecil sederhana. Yes. Okey, kipas anyam. Okey, kalau dulu semua benda lah. Siapa yang expert dalam menganyam ni memang dia boleh hidup lah. Dia boleh buat macam-macam produk. Antaranya kipas anyam. Okey, kalau sekarang ni dah guna yang elektrik je kan. Kita guna yang bateri je kipas tu, kalau panas pun pegang je. Tapi kalau dulu macam ni lah. So dia lebih, orang lebih menghargai lah sebab bila nak buat benda ni susah kan. Okey, kita tengok raga. Okey, raga pula ni ada lubang-lubang ni. Okey, tapi yang ni cikgu rasa kat kampung still banyak lagi. Dia orang ada isi buah-buah kat dalam ni. Okey, bakul ni dibuat daripada bilah buluh. So dia memang tahan. So dari lubang-lubang ni memang tahan lah. Isi durian, isi rambutan ke, isi je lah dalam ni. Banyak kegunaannya. Okey, itu sahaja. Sebelum tu kita tengok dulu apa itu kelarai.
kelarai adalah corak yang terbentuk daripada proses menganyam. Okey, rotan puluk ialah isi atau bahagian dalam sebilah rotan. Dan juga tudung duang. Tudung duang tu apa? Tudung saji daripada daun serdang palma berbentuk kubah dan berwarna-warni. Ya, begitulah ceritanya. Okey, kita belajar sampai itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi next week dalam tajuk proses penyediaan pula. Okey? Thank you sebab fokus. Semoga apa yang kita belajar ni kita akan dapat ingat sampai bila-bila dan terapkan dalam jiwa kita. Sebab ianya juga adalah satu warisan kita. Okey, terima kasih semua.